Pada musim panas yang terik di Malaysia, di sebuah kilang yang asing bagi saya, seorang lelaki mendekati saya. Dia kemudian mengajak saya datang ke rumahnya. Saya takut, tetapi saya tiada pilihan lain. Malam itu, di rumahnya, saya mengalami satu malam yang benar-benar panas. Apa sebenarnya yang telah berlaku? Hai semua, jangan lupa untuk melanggan saluran kami dan menekan butang suka, karena sokongan Anda amat bermakna bagi kami. Dari manakah Anda semua mendengar cerita ini? Sila tinggalkan komen di bawah. Saya seorang wanita berusia 26 tahun bernama Ling, dilahirkan dan dibesarkan di Ha Giang, Vietnam. Kampung halaman saya adalah sebuah kawasan pergunungan yang indah di utara Vietnam, di mana gunung ganang dan lembah subur mencipta pemandangan yang memukau. Namun, keindahan sahaja tidak dapat mengisi perut yang lapar. Ayah saya membesarkan saya seorang diri dengan mengusahakan sebuah kedai runcit kecil, tetapi sejak beberapa tahun lalu, dia menderita akibat komplikasi penyakit buah pinggang yang kronik. Kos rawatan dialisisnya terus meningkat seperti bola salji. Walaupun sistem kesehatan di Vietnam dikatakan percuma, untuk mendapatkan rawatan yang baik, uang tetap diperlukan. Kesehatan ayah semakin merosot, dan saya tiada pilihan lain. Peluang pekerjaan di Ha Giang sangat terhad, dan gajinya terlalu rendah. Seorang demi seorang rakan saya berhijrah ke Malaysia. Mereka kata, bekerja di Malaysia boleh mendapat gaji 3 kali ganda berbanding di kampung. Setelah berpikir panjang, saya membuat keputusan. Saya akan bekerja di sebuah kilang di Malaysia. Melalui sebuah agensi pekerjaan, saya mendapat visa kerja di sebuah syarikat pembuatan di Shah Alam, Selangor. Tempoh kontrak adalah selama 3 tahun. Saya berpikir, jika saya bekerja keras selama 3 tahun, saya akan dapat menampung kos rawatan ayah dan mungkin membuka sebuah kedai kecil untuknya. Ayah menggenggam tangan saya erat, berpesan agar saya menjaga kesehatan. Wajahnya yang menahan sebak masih jelas dalam ingatan saya. Setelah tekad untuk ke Malaysia, saya segera bertindak. Penerbangan dari Hanoi mengambil masa lebih kurang 3 jam. Setibanya di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur, KLIA, cuaca panas dan lembab Malaysia menyambut saya. Kesan pertama saya ialah panasnya. Di kampung saya, musim sejuk boleh mencecah suhu di bawah 10 derajat Celcius. Di sini, suhunya melebihi 30 derajat Celcius. Dalam hati, saya sedikit risau. Bolehkah aku tahan dengan cuaca sepanas ini, pikir saya. Saya menaiki kereta yang dihantar oleh syarikat menuju ke kilang. Perjalanan mengambil masa kira-kira sejam. Kilang itu terletak di kawasan perindustrian yang agak terpencil, dikelilingi oleh kilang-kilang lain dan beberapa deret rumah kedai. Bangunan kilang itu besar dan berwarna kelabu. Saya membawa beg saya dan menuju ke pejabat pengurusan. Seorang penyelia yang boleh berbahasa Vietnam secara asas memberikan penerangan ringkas. Asrama saya terletak di sebuah bangunan flat 4 tingkat di belakang kilang. Satu bilik dikongsi oleh 6 orang. Saat melangkah masuk ke dalam bilik, saya tergamam. Keadaannya jauh lebih teruk daripada yang saya bayangkan. Bilik yang sempit itu dipenuhi dengan 3 katil 2 tingkat. Tingkapnya kecil dan dindingnya diperbuat daripada papan lapis nipis. Apa yang paling teruk ialah pengudaraan. Hanya ada sebuah kipas siling yang sudah usang, dan berbunyi bising. Rakan-rakan sebilik saya semuanya wanita dari Vietnam. Kebanyakan mereka lebih tua daripada saya dan sudah bekerja di sini selama beberapa bulan hingga lebih setahun. Mereka menyambut saya dengan riak wajah kosong. Tidak mesra, tidak juga dingin. Hanya reaksi biasa seolah-olah seorang lagi penghuni baru telah tiba. Hanya seorang yang menegur saya, namanya Tui. Kelihatan berusia dalam lingkungan 35 tahun.
Dia menerangkan peraturan asrama dan jadwal kerja kilang secara ringkas. Walaupun nadanya kedengaran hambar, dia memberitahu semua maklumat yang saya perlukan. Malam pertama, saya tidak dapat tidur lena. Saya diberikan katil di tingkat atas, dan silingnya terasa begitu dekat dan menyesakkan. Paling tidak tertahan ialah bahang panas. Kipas siling itu terletak di tengah bilik, dan anginnya hampir tidak sampai ke katil saya. Peluh membasahi seluruh badan saya. Di Vietnam, walaupun musim sejuk di luar, rumah kami sentiasa selesa. Tetapi di sini berbeza. Di dalam bilik pun terasa seperti di dalam ketuhar. Saya hanya memakai singlet dan seluar pendek, tetapi masih terasa panas. Tiba-tiba saya teringat akan ayah. Adakah dia sudah makan obat? Adakah dia sudah makan dengan baik seorang diri? Kerisauan mula menyelubungi saya, tetapi saya mengetap bibir. Saya tidak boleh berputus asa di sini. Keesokan harinya, kehidupan sebagai pekerja kilang bermula sepenuhnya. Saya masuk kerja pada pukul 8 pagi dan pulang pada pukul 6 petang. Ada rehat selama sejam untuk makan tengah hari dan 2 kali rehat pendek selama 10 menit. Kerja saya mudah, memeriksa dan membungkus komponen plastik yang bergerak di atas tali sawat. Pada mulanya, pergerakan saya lambat dan saya sering dimarahi, tetapi selepas beberapa hari, saya mula biasa. Masalah utama ialah cuaca. Cuaca panas Malaysia terasa semakin menggigit. Walaupun suhu di luar dan di dalam kilang tidak banyak beza, bahangnya amat memeritkan. Di dalam kilang, sekurang-kurangnya ada kipas industri yang besar, tetapi perjalanan pulang ke asrama terasa seperti neraka. Bahang matahari petang terasa membakar kulit. Keadaan di asrama juga menjadi masalah. Sebuah kipas sailing yang usang tidak cukup untuk menyejukkan bilik yang dihuni 6 orang. Setiap petang, suhu di dalam bilik terasa amat bahang. Semua orang tidur dengan pakaian yang paling minimum. Mandi pun terpaksa cepat-cepat karena bilik air juga panas dan tiada pengudaraan. Selepas seminggu, saya mula faham mengapa rakan-rakan sekerja Vietnam saya tidak banyak menunjukkan emosi. Kehidupan di sini adalah tentang kelangsungan hidup. Tiada ruang untuk meluahkan perasaan. Setiap hari bangun pada waktu yang sama, melakukan kerja yang sama, dan makan makanan yang sama. Cuti hanya sehari dalam seminggu. Gaji saya sekitar 2.500 sebulan. Selepas ditolak kos asrama dan makanan, saya dapat menyimpan kira-kira Rm2.500. Jumlah ini 4 kali ganda lebih banyak daripada pendapatan saya di Vietnam, tetapi saya tidak gembira. Namun, saya bertahan. Demi ayah, saya mampu bertahan. Setiap hari Ahad, saya membuat panggilan video dengan ayah. Dia kata dia baik-baik saja, tetapi wajahnya kelihatan semakin cengkung. Saya berjanji akan segera menghantar uang dan menasihatinya agar tidak bimbang tentang kos obat. Ayah pula sentiasa menasihati saya agar tidak terlalu memaksa diri. Di kilang itu, terdapat ramai pekerja tempatan, kebanyakan mereka memegang jawatan pengurusan atau teknikal. Mereka jarang bergaul dengan kami, pekerja asing. Kantin dan bilik rehat kami juga berasingan. Kami hanya bersemuka apabila mereka memberi arahan kerja. Oleh kerana saya tidak fasih berbahasa Melayu, seorang penyelia yang boleh berbahasa Vietnam menjadi orang tengah. Sebulan berlalu. Cuaca menjadi semakin panas. Angin panas dari luar menyelinap masuk melalui celah-celah tingkap, dan pada waktu malam, badan saya terasa melekit kerana peluh. Saya hanya berselimutkan kain nipis, tetapi setiap pagi saya bangun dengan badan yang lesu. Saya mula merasakan tanda-tanda demam, tetapi saya tidak boleh cuti. Jika saya cuti, gaji akan dipotong. Pada hari itu, seperti biasa, saya sedang bekerja di kilang. Saya berasa pening, tetapi saya bertahan. Tiba-tiba,
Pandangan saya kabur dan saya hampir rebah. Rakan sekerja di sebelah saya segera memapah saya dan memanggil penyelia. Ketika itulah saya pertama kali bersemuka dengan seorang penyelia lelaki dari Malaysia. Namanya, yang saya ketahui kemudian, ialah Khairul. Khairul seorang lelaki Melayu berusia 38 tahun. Dia bertugas sebagai pengurus pengeluaran di kilang itu. Tingginya sekitar 175 cm, tidak terlalu tinggi, tetapi badannya tegap dan dia memberi gambaran seorang yang tenang. Melihat saya terhuyung-hayang, dia segera datang dan membawa sebuah kerusi. Dia memanggil penyelia Vietnam dan bertanya tentang keadaan saya. Saya hanya menjawab saya sedikit pening. Khairul menggelengkan kepalanya. Melalui penterjemah, dia menyuruh saya pulang dan berehat hari itu. Saya menolak, mengatakan saya tidak apa-apa, tetapi dia bertegas. Kalau dipaksa kerja dan kemalangan besar berlaku, lagi besar masalahnya, katanya. Akhirnya, saya pulang awal ke asrama. Tiada sesiapa di dalam bilik. Semua orang sedang bekerja. Saya berbaring di katil dan coba melelapkan mata. Badan saya menggigil dan terasa panas, tanda-tanda demam. Kira-kira sejam kemudian, saya terdengar pintu bilik diketuk. Dengan langkah yang berat, saya bangun dan membuka pintu. Khairul berdiri di situ, dia memegang sebuah beg plastik. Di dalamnya ada sebungkus bubur panas dan obat demam. Saya terkejut dan hanya memandangnya. Dia membuat isyarat tangan menyuruh saya mengambilnya, dan saya menyambutnya dengan kekok. Khairul berkata dalam bahasa Inggris yang mudah, makan obat, rehat, kemudian, dia terus berlalu pergi. Saya terpinga-pinga memandang belakangnya. Kenapa dia begitu prihatin? Di Vietnam, jarang sekali majikan melayan pekerja yang sakit seperti ini. Sambil makan bubur panas itu, hidung saya terasa pedih. Sudah berbulan-bulan saya tidak merasai kebaikan daripada sesiapa. Keesokan harinya, keadaan saya sedikit baik dan saya kembali bekerja. Khairul melintasi stesen kerja saya dan bertanya, "Awak oke?" dalam bahasa Inggris yang ringkas, tanpa penterjemah. Saya menjawab, "Terima kasih." Dia tersenyum kecil dan berlalu. Sejak hari itu, saya mula perasan akan kehadiran Khairul. Dia seorang yang sibuk, sentiasa berjalan di sekitar kilang, memeriksa barisan pengeluaran. Beberapa hari kemudian, semasa waktu rehat tengah hari, saya terserempak dengannya lagi di hadapan kantin. Dia mendekati saya dan menghulurkan 2 botol air sejuk. "Cuaca panas, simpan dalam poket, nanti minum," katanya. Saya sekali lagi terkejut. Adakah semua orang Malaysia sebaik ini? Kemudian saya dapat tahu bahwa Khairul kadang-kadang berbuat baik kepada pekerja asing yang lain juga. Bukan hanya kepada saya seorang. Namun, saya tetap menghargai kebaikannya yang kecil itu, karena kehidupan di sini terlalu hambar. Setiap hari mengulangi rutin yang sama dan kembali ke asrama yang panas. Saya juga tidak dapat berbual mesra dengan rakan-rakan sekerja dari Vietnam. Semua orang hanya fokus pada kerja masing-masing dan tiada masa untuk berbual. Saya mula berasa sunyi. Pada suatu hari, seorang lelaki mula mendekati saya. Namanya Bing, seorang lelaki Vietnam berusia 32 tahun. Dia datang ke kilang ini 3 bulan lebih awal daripada saya. Dia tinggal di asrama lelaki tetapi bekerja di barisan pengeluaran yang sama. Pada mulanya, Bin baik. Dia mengajar saya cara menyesuaikan diri dengan kehidupan di kilang dan mencadangkan makanan yang boleh dibeli di kedai serbaneka. Namun, lama-kelamaan, sikapnya berubah. Dia terlalu kerap menegur saya dan mengajak saya makan bersama selepas kerja. Saya menolak dengan alasan letih, tetapi dia tidak berputus asa. Dia juga mengajak saya bersiar-siar di bandar pada hujung minggu. Saya berasa tidak selesa. Bing bukan orang jahat, tetapi entah kenapa saya merasa rimas.
Suatu petang, Bing mendekati saya lagi. Kali ini, dia lebih terus terang. Dia kata dia sukakan saya dan ingin meluangkan masa bersama. Saya terkejut dan menolaknya. Saya berkata saya datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk bercinta. Bing kelihatan kecewa tetapi berkata dia faham. Namun, pandangan matanya membuat saya tidak sedap hati. Sejak hari itu, Bing menjadi lebih mendesak. Walaupun semasa waktu kerja, dia asyik memandang saya, dan setiap kali waktu rehat, dia akan datang. Saya coba mengelak, tetapi mustahil karena kami bekerja di barisan yang sama. Rakan-rakan sekerja wanita Vietnam mula memandang saya dengan pandangan sinis. Mereka mungkin cemburu karena Bing hanya menunjukkan minat kepada saya. Tui pada suatu hari menasihati saya, hati-hati dengan lelaki seperti Bing. Ramai lelaki yang datang ke sini ada masalah di kampung halaman. Jenis yang obses dengan perempuan sangat bahaya. Lebih baik kamu letak batasan yang jelas, kata-katanya membuat saya risau. Pada penghujung bulan, cuaca menjadi semakin teruk. Kipas siling di bilik kami rusak, dan pihak pengurusan lambat membaikinya. Kami terpaksa bertahan tanpa kipas selama beberapa hari. Suhu di dalam bilik menjadi sangat panas. Saya hanya memakai pakaian nipis, tetapi bahangnya tidak dapat dielakkan. Saya sering terjaga pada waktu malam karena kepanasan. Gejala demam saya datang kembali, dan kali ini lebih teruk. Batuk saya tidak berhenti, dan suhu badan saya meningkat. Namun, saya terpaksa terus bekerja. Saya hanya menelan obat dan bertahan. Khairul melihat keadaan saya dan menunjukkan riak wajah bimbang. Kenapa tak pergi klinik? Saya menjawab saya tidak apa-apa, padahal sebenarnya tidak. Suatu petang, dalam perjalanan pulang ke asrama selepas kerja, saya tiba-tiba berasa pening yang amat sangat. Saya terduduk di situ juga. Pandangan saya berpinar-pinar. Saya terdengar suara seseorang memanggil saya, tetapi tidak jelas. Kesadaran saya datang dan pergi. Apabila saya sadar, Khairul sudah berada di sebelah saya. Dia meletakkan tangannya di dahi saya dan kelihatan terkejut. Panasnya badan awak, katanya. Dia segera memanggil penyelia Vietnam dan memapah saya ke keretanya. Dia kata kami mesti ke klinik. Saya memberitahunya saya tiada uang, tetapi Khairul berkata jangan risau, di dalam kereta, saya separa sedar. Wajah Khairul kelihatan kabur. Dia terus berkata, jangan risau, sekejap lagi kita sampai klinik. Suaranya terdengar begitu menenangkan. Saya menutup mata, wajah ayah terbayang. Ayah sedang sakit. Aku tak boleh sakit juga. Dengan pikiran itu, saya tidak sadarkan diri. Apabila saya membuka mata, saya berada di sebuah klinik. Siling putih dan bau obat-obatan menusuk hidung. Seorang juru rawat sedang memasukkan air ke dalam badan saya melalui fordrip. Khairul berdiri di sebelah, bercakap dengan dokter melalui penterjemah. Dokter berkata saya mengalami demam panas dan dehidrasi yang teruk. Selepas berehat beberapa hari, saya akan pulih. Setelah drip habis, badan saya terasa lebih baik. Khairul bertanya kepada saya, kipas di asrama sudah dibaiki. Saya menjawab belum. Dia kelihatan serba salah. Dia berkata jika saya kembali ke sana, keadaan saya akan menjadi lebih teruk. Saya perlu berehat di tempat yang sejuk dan selesa untuk beberapa hari. Kemudian, dengan teragak-agak, Khairul mencadangkan, macam mana kalau awak berehat di rumah saya untuk beberapa hari. Saya terkejut. Itu adalah permintaan yang sangat tidak wajar. Khairul cepat-cepat menjelaskan. Saya jarang ada di rumah sejak akhir-akhir ini karena menjaga ayah saya di hospital. Rumah itu hampir kosong. Awak hanya perlu berehat beberapa hari. Bila sudah sihat, bolehlah pulang. Saya teragak-agak. Pergi ke rumah lelaki yang tidak dikenali bukanlah keputusan yang mudah. Tetapi saya tiada pilihan lain.
Jika saya kembali ke asrama, sudah tentu keadaan saya akan bertambah buruk. Akhirnya, saya menjawab, terima kasih. Khairul kelihatan lega dan membawa saya ke keretanya. Begitulah caranya saya pertama kali menjejakkan kaki ke rumah seorang lelaki Malaysia. Rumah Khairul terletak kira-kira 10 menit dari kilang. Ia sebuah rumah teres 2 tingkat yang kecil. Walaupun sudah malam dan sekelilingnya gelap, lampu jalan di hadapan rumah menerangi pintu masuk dengan jelas. Khairul turun dari kereta, membuka pintu, dan mempersilakan saya masuk. Dia menyuruh saya menanggalkan kasut sebelum masuk. Di Vietnam pun, kami menanggalkan kasut di dalam rumah, jadi saya mengikutinya secara semula jadi. Ketika melangkah masuk ke ruang tamu, saya sedikit terkejut. Rumah itu lebih kemas dan selesa daripada yang saya jangkakan. Ruang tamunya tidak begitu besar, tetapi dihiasi dengan sebuah sofa kecil, televisi, dan meja makan. Beberapa keping gambar keluarga tergantung di dinding, dan di satu sudut terdapat sebuah rak buku. Tetapi apa yang paling mengejutkan saya ialah suhunya. Di luar, cuaca sangat panas dan lembab, tetapi di dalam rumah ini terasa sejuk dan nyaman seperti musim bunga di tanah tinggi. Khairul membawa saya ke sebuah bilik kecil, dia kata itu bilik tetamu. Di dalamnya ada sebuah katil, sebuah almari kecil, dan sebuah meja. Cahaya bulan samar-samar masuk melalui tingkap. Khairul mengeluarkan tilam dan bantal, dan menyuruh saya berehat. Dia memberitahu tandas berada di ujung koridor, dan jika saya lapar, saya boleh makan apa sahaja yang ada di dapur. Saya hanya mampu mengucapkan terima kasih. Setelah Khairul keluar, saya melihat sekeliling bilik, pastinya berbeza dengan rumah di Vietnam, perabotnya ringkas dan modern. Namun, perkara yang paling menakjubkan ialah kesejukan itu. Dari mana datangnya kesejukan yang selesa ini? Saya tidak nampak sebarang kipas yang besar. Mungkinkah ada sesuatu yang rosak? Saya dengan berhati-hati menyentuh dinding, dindingnya sejuk. Rasa sejuk itu bukan seperti sejuknya ais, tetapi sejuk yang nyaman dan menenangkan. Rasanya seperti berada di dalam sebuah bilik gergasi yang didinginkan. Saya membuka pintu dan memanggil Khairul, dia sedang minum air di dapur. Apabila saya memberitahunya bilik itu sangat sejuk, dia ketawa. Itu penghawa dingin, katanya. Orang panggil aircon. Salah satu cara orang Malaysia menyejukkan rumah. Saya tidak faham. Adakah ia tidak membahayakan kesehatan? Khairul menerangkan dengan perlahan. Penghawa dingin menyejukkan seluruh bilik secara sekata. Suhunya juga boleh dilaraskan untuk mengekalkan tahap keselesaan. Katanya, ia jauh lebih selesa daripada hanya bergantung pada kipas. Saya berasa kagum. Saya kembali ke bilik dan menikmati udara sejuk itu. Memang, ia bukan sejuk yang menggigit, tetapi nyaman. Khairul menyuruh saya tidur di atas katil, dia kata dia sendiri biasanya tidur di bilik utama. Saya mengikut katanya. Saya baring di atas katil, pada saat itu, saya menghela nafas lega. Kesejukan yang menyelimuti seluruh badan saya terasa begitu nikmat. Inilah kesejukan yang tidak pernah saya rasai selama berbulan-bulan. Di Vietnam, kami tidak perlukan ini. Di asrama kilang, ia adalah satu kemewahan yang tidak dapat dibayangkan. Udara sejuk ini seolah-olah meresap ke seluruh tubuh saya. Otot-otot saya yang tegang karena kepanasan mula mengendur. Saya berbaring tanpa selimut. Udara sejuk itu sudah cukup selesa. Tiba-tiba saya sadar. Inilah malam yang panas yang saya bayangkan. Tetapi bukan malam panas seperti yang saya pikirkan. Ini adalah malam di mana badan saya panas karena demam, dan saya diselamatkan oleh kesejukan yang luar biasa ini. Saya tertawa sendirian. Rasanya ini kali pertama saya ketawa sejak tiba di Malaysia. Malam itu, saya tidur dengan sangat lena buat pertama kalinya.
Saya tidak bermimpi, saya hanya tenggelam dalam kegelapan yang sejuk dan damai. Keesokan paginya, apabila saya bangun, seluruh badan saya terasa ringan. Demam saya sudah banyak berkurangan, dan batuk pun reda. Saya bangun dan membuka tingkap. Di luar masih panas, tetapi di dalam bilik terasa nyaman. Saya pergi ke dapur dan mendapati Khairul sedang menyediakan sarapan. Dia membuatkan saya secawan teh panas. Sarapannya ialah bubur ayam. Saya duduk di meja makan dan menikmati bubur itu. Bubur panas itu melegakan tekak dan perut saya. Khairul menyuruh saya berehat sepanjang hari. Dia perlu ke hospital, jadi dia akan pulang pada waktu petang. Saya bertanya kepadanya, adakah ayah awak sakit tenat? Khairul terdiam seketika. Kemudian dia menjawab dengan perlahan. Ayahnya diserang stroke. Sekarang sedang menjalani rawatan fisioterapi. Ibunya sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu, dan adiknya sudah berkahwin dan tinggal di Johor Bahru. Jadi, dia seorang diri yang menjaga ayahnya. Saya dapat memahami keadaan Khairul, saya juga menjaga ayah yang sakit seorang diri. Dia memberitahu, selepas kerja di kilang, dia akan terus ke hospital. Pada hujung minggu, dia akan menguruskan kerja-kerja rumah, itulah sebabnya dia jarang berada di rumah. Saya faham mengapa dia membawa saya ke rumahnya. Mungkin dia tidak sanggup melihat orang sakit seperti ayahnya terbiar begitu sahaja. Selepas Khairul pergi, saya tinggal seorang diri di rumah. Pada mulanya, saya tidak tahu hendak buat apa dan hanya berehat di dalam bilik. Tetapi apabila badan saya semakin sihat, saya mula berasa bosan. Saya melihat sekeliling rumah dengan teliti. Di rak buku di ruang tamu, terdapat buku-buku teknikal dan novel. Gambar-gambar di dinding menunjukkan Khairul semasa muda bersama ibu bapa dan adiknya. Semua orang kelihatan gembira. Dapur sangat kemas. Pinggan mangkuk semuanya sudah dibasuh dan tersusun rapi. Saya membuka peti sejuk dan mendapati ada beberapa jenis lauk, sayur-sayuran, susu, dan telur. Perut saya terasa lapar, jadi saya memutuskan untuk memasak. Saya biasa memasak di Vietnam, jadi ia tidaklah sukar. Saya memasak nasi dan membuat sup ayam. Saya menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam peti sejuk. Ini kali pertama saya memasak masakan Malaysia, tetapi saya mencari resepinya di internet. Rasanya ternyata lebih sedap daripada yang saya sangka. Rasa sup yang hangat dan berempah sangat sesuai untuk badan saya yang baru pulih dari demam. Pada waktu petang, Khairul pulang. Dia terkejut apabila terhidu bau masakan di dalam rumah. Apabila saya memberitahunya saya yang memasak, dia berasa serba salah. Dia kata dia tidak berniat untuk membiarkan tetamunya memasak. Saya berkata tidak mengapa. Malah, saya yang terhutang budi. Jadi sekurang-kurangnya inilah yang boleh saya lakukan. Kami makan malam bersama. Khairul makan sup ayam yang saya masak dengan berselera. Dia memuji masakan saya sedap. Saya malu, tetapi gembira. Sambil makan, kami berbual-bual sedikit. Saya bercerita tentang Hajiang, dan Khairul bertanya tentang kehidupan di Malaysia. Pada waktu malam, apabila saya kembali ke bilik, penghawa dingin masih memberikan kesejukan yang nyaman. Saya berbaring di atas katil dan memandang siling. Beberapa hari lalu, saya menggigil kerana bahang panas di asrama. Sekarang, saya berehat di dalam bilik yang begitu selesa. Saya berterima kasih atas kebaikan Khairul. Mungkin kehidupan saya di Malaysia akan menjadi lebih baik, pikir saya. Malam itu juga, saya tidur dengan lena di bawah hembusan udara sejuk. Ia adalah malam yang paling damai buat sekian lamanya. Pada hari keempat saya di rumah Khairul, saya sudah hampir pulih sepenuhnya, batuk saya berhenti dan demam pun hilang. Saya benar-benar merasai kehebatan penghawa dingin. Di Vietnam, jika saya demam,
saya akan menderita sekurang-kurangnya seminggu. Tetapi di sini, dengan tidur di bilik yang sejuk dan makan makanan yang berkhasiat, saya pulih dengan cepat. Setiap pagi, sebelum pergi kerja, Khairul menyediakan sarapan ringkas. Roti bakar, susu, dan telur rebus. Saya akan sarapan bersamanya di meja makan. Pada mulanya janggal, tetapi selepas beberapa hari, ia menjadi kebiasaan. Khairul bukan seorang yang banyak bercakap. Dia makan dengan senyap, mengucapkan selamat tinggal, dan pergi kerja. Saya tinggal seorang diri di rumah. Apabila bosan, saya menonton televisi. Saya menonton drama Melayu. Walaupun saya tidak faham bahasanya, saya dapat meneka jalan ceritanya. Sari kata dalam bahasa Melayu tidak dapat saya baca, tetapi melihat ekspresi dan aksi pelakon sudah cukup menghiburkan. Makan tengah hari saya masak sendiri. Saya menggunakan bahan-bahan di dalam peti sejuk untuk memasak mie goreng atau nasi goreng. Makanan Malaysia ternyata sesuai dengan selera saya. Rasa pedas dan berempah agak unik, tetapi lama-kelamaan saya mulai menyukainya. Pada waktu petang, saya biasanya mengemas rumah. Oleh karena Khairul sibuk, rumahnya agak berhabuk, saya menyapu dan menjemur lantai. Saya juga membersihkan tandas dan menjemas dapur. Saya pikir, jiran saya menumpang, sekurang-kurangnya inilah yang patut saya lakukan. Apabila Khairul pulang pada waktu petang dan melihat rumahnya bersih, dia terkejut. Dia berkata saya tidak perlu berbuat sejauh itu. Tetapi saya menjawab tidak mengapa, saya bosan. Jadi melakukan kerja-kerja ini dapat mengisi masa lapang saya. Khairul mengucapkan terima kasih. Kemudian, dia bertanya dengan berhati-hati, bagaimana dengan asrama? Awak sudah periksa sama ada kipas sudah dibaiki? Sebenarnya, saya belum periksa. Saya tidak mau pulang, di sini terlalu selesai. Bilik yang sejuk, makanan yang sedap, dan yang paling penting, kehadiran Khairul. Dia seorang yang pendiam tetapi sangat bertimbang rasa. Dia sentiasa memastikan saya tidak berasa tidak selesai. Keesokan petangnya, Khairul membuat satu cadangan. Esok saya nak ke hospital melawat ayah, awak nak ikut? Tak lama, hanya melawat sekejap. Saya bersetuju. Saya bimbang melihat Khairul sentiasa menanggung beban seorang diri. Keesokan harinya, kami pergi ke hospital bersama-sama. Perjalanan mengambil masa kira-kira 30 menit. Ia sebuah hospital besar. Khairul kelihatan biasa dengan selok-belok hospital itu, dan saya hanya mengikutinya. Ward fisioterapi berada di tingkat 5. Di sana, pesakit-pesakit sedang berlatih berjalan. Ayah Khairul kelihatan berusia lewat 60-an. Dia terbaring di atas katil, dan sebelah tangannya tidak dapat bergerak dengan baik. Tetapi pikirannya masih waras. Apabila Khairul memperkenalkan saya, ayahnya menyapa dengan mesra. Dia kelihatan tertarik apabila mengetahui saya dari Vietnam. Ayah Khairul pernah bekerja sebagai jurutera. Selepas bersarah, dia berehat di rumah selama beberapa tahun sebelum tiba-tiba diserang stroke. Khairul mengupas buah untuk ayahnya, memberinya minum, dan menjaganya dengan penuh perhatian. Pandangan ayahnya terhadap Khairul penuh dengan kasih sayang, tetapi pada masa yang sama, kelihatan serba salah. Mungkin dia berasa sedih karena menjadi beban kepada anaknya. Selepas keluar dari bilik ward, saya bertanya kepada Khairul tentang keadaan ayahnya. Khairul berkata keadaannya semakin baik. Pada mulanya, dia tidak boleh bercakap, tetapi sekarang sudah boleh berbual ringkas. Dokter berkata jika dia terus menjalani fisioterapi, dia mungkin boleh berjalan semula. Tetapi masalahnya ialah kos. Rawatan fisioterapi memakan masa yang lama dan kosnya bukan sedikit. Khairul membayar bil hospital dengan gaji kilangnya dan uang simpanan. Adiknya ada membantu,
Tetapi adiknya juga mempunyai keluarga sendiri, jadi bantuannya terhad. Saya sadar keadaan Khairul tidak mudah. Malam itu, selepas pulang ke rumah, saya bertanya kepada Khairul, kenapa awak tinggal seorang diri? Awak belum berkahwin? Khairul teragak-agak seketika sebelum menjawab. Beberapa tahun lalu, dia mempunyai teman wanita. Tetapi mereka berpisah selepas ayahnya jatuh sakit. Dia pikir teman wanitanya akan faham, tetapi akhirnya wanita itu tidak sanggup menanggungnya. Khairul berkata dengan tenang, saya faham. Mana ada wanita muda yang mau berkahwin dengan lelaki yang terpaksa menjaga orang tua yang sakit. Sejak itu, dia tidak lagi berpikir tentang cinta. Menjaga ayahnya sudah cukup membebankan. Saya berasa kasihan kepadanya. Dia seolah-olah mengorbankan hidupnya untuk menjaga ayahnya. Saya juga menceritakan kisah saya tentang penyakit ayah saya, kehidupan di Hajiang, dan sebab saya datang ke Malaysia. Khairul mendengar dengan teliti. Kemudian dia berkata, kita serupa. Kedua-duanya melalui jalan yang sukar demi keluarga. Saya mengangguk. Apa yang dikatakannya benar. Malam itu, saya membuat keputusan. Saya akan bertahan lebih lama. Walaupun kehidupan di Malaysia sukar, masih ada orang baik seperti Khairul. Ada saat-saat yang menyenangkan seperti kesejukan penghawa dingin ini. Demi ayah, dan demi diri saya sendiri, saya tidak akan berputus asa. Pada hari kelima, saya mendapat berita bahwa kipas di asrama sudah dibaiki. Saya terpaksa pulang. Khairul berkata saya boleh tinggal lebih lama sehingga pulih sepenuhnya, tetapi saya rasa saya sudah cukup menyusahkannya. Saya tidak mau menjadi beban lagi. Semasa mengemas barang, saya berasa aneh. Walaupun saya hanya tinggal di rumah itu selama beberapa hari, saya berasa berat hati untuk meninggalkannya. Saya akan merindui kesejukan penghawa dingin itu. Paling penting, saya akan merindui masa-masa tenang bersama Khairul. Walaupun kami tidak banyak berbual, kami seolah-olah saling memahami. Khairul menghantar saya pulang ke asrama dengan keretanya. Sebelum turun, saya mengucapkan terima kasih, bukan sahaja karena membenarkan saya menumpang, tetapi juga atas kebaikannya. Khairul tersenyum malu dan berkata, saya pun dah lama tak rasa rumah meriah macam ni, kalau seorang diri, sunyi. Ada orang lain, seronok juga. Saya masuk ke asrama. Rakan-rakan sebilik bertanya di mana saya tinggal selama ini. Saya hanya menjawab secara samar-samar bahwa saya sakit dan berehat di tempat lain. Mereka tidak bertanya lebih lanjut. Apabila saya berbaring di atas katil, bahangnya terasa. Walaupun kipas sudah dibaiki, ia tidak dapat menandingi kesejukan di rumah Khairul. Saya merindui rumah itu. Tetapi saya tidak boleh kembali. Keesokan harinya, kehidupan di kilang kembali seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berubah. Saya tidak lagi berasa sunyi. Karena ada Khairul, kadang-kadang, apabila kami terserempak di kilang, kami akan bertukar senyuman. Itu sahaja sudah cukup memberi saya kekuatan. Malam pertama selepas kembali ke asrama, suasananya pelik, pandangan rakan-rakan sebilik terhadap saya berbeza. Pandangan yang dingin dan tajam. Saya tidak paham apa yang berlaku. Tui yang mula bersuara, kau tinggal di mana? Betul ke kau tinggal di rumah lelaki Melayu tuh? Saya terkejut. Saya bertanya bagaimana dia tahu. Dia tersenyum sinis. Kilang mi kecil, kabar angin cepat tersebar. Ada orang nampak kau naik kereta Khairul. Lepas tuh, kau tak balik beberapa hari. Saya coba menjelaskan, tetapi dia mengangkat tangannya. Tak payah berdalih. Kami tahu apa yang kau buat. Tetapi itu salah faham. Saya benar-benar sakit dan hanya menumpang di rumah Khairul untuk berehat, tiada apa-apa yang berlaku. Namun, rakan-rakan sebilik tidak percaya. Seorang daripada mereka berkata dengan sinis,
nampak sangat kau terdesak, nak, pikat lelaki Melayu tuh. Ingat boleh berjaya ke. Saya berasa sedih, tetapi tidak dapat berkata apa-apa. Sejak malam itu, kehidupan di asrama menjadi seperti neraka. Rakan-rakan sebilik mula memulaukan saya. Mereka tidak menjawab jika saya bercakap dengan mereka, dan mengusik barang-barang saya. Jika saya mau menggunakan bilik mandi, mereka sengaja masuk dahulu dan berlama-lama di dalam. Saya hanya mampu bersabar, karena saya seorang diri menentang 5 orang. Suasana di tempat kerja juga berubah. Pekerja-pekerja Vietnam yang lain memandang saya dengan pandangan serong. Semasa rehat tengah hari, jika saya coba duduk di meja yang sama, mereka akan bangun dan beralih tempat. Saya terpaksa makan seorang diri di satu sudut. Kesunyian mula menyelubungi saya. Sudah 2 bulan saya di sini, tetapi saya tiada seorang pun kawan. Bing menjadi lebih teruk. Suatu hari, semasa waktu rehat, dia mendekati saya dan berkata dengan sinis, "Dah dapat pikat lelaki Melayu tuh. Apa yang kau harapkan?" Saya berasa marah, tetapi saya menahannya. Bing terus berkata, "Sepatutnya kita sesama orang Vietnam saling membantu, bukan sibuk nak bodek lelaki tempatan." Saya membantah. Saya tak buat apa-apa yang salah. Saya hanya sakit dan dia tolong saya. Bing ketawa mengejek, "Jangan pura-pura suci, perempuan yang datang sini semua sama. Nak cari lelaki tempatan untuk kawin, kan?" Saya tidak lagi melayannya. Bercakap dengannya sia-sia, tetapi Bin tidak berhenti, dia menjadi semakin mendesak. Semasa kerja, dia akan datang ke sebelah saya dan berbisik, "Apa yang kau buat dengan Khairul? Betul tak ada apa-apa?" Saya tidak mengendahkannya, tetapi dia terus mengganggu. Selepas kerja, dia akan menunggu di hadapan asrama dan coba bercakap dengan saya. Suatu petang, Bing memegang lengan saya. Saya terkejut dan merentapnya. Dia kelihatan marah, "Jangan sombong dengan aku. Aku pun boleh layan kau lebih baik daripada lelaki Melayu tuh." Saya takut. Pandangan mata Bing tidak normal, penuh dengan obsesi dan kemarahan. Sejak itu, saya coba mengelak daripada Bin. Tetapi mustahil karena kami bekerja di barisan yang sama. Bing tahu saya mengelaknya, tetapi dia terus mendekati saya. Suatu hari, dia meninggalkan nota di stesen kerja saya. Ditulis dalam bahasa Vietnam, tetapi isinya mengancam, "Jangan percaya lelaki Melayu, nanti kau kena tinggal juga." Saya mengoyakkan nota itu, tetapi hati saya tidak tenang. Saya tidak tahu apa yang Bin akan lakukan. Saya teringat amaran Tui, lelaki yang obses sangat bahaya. Saya rasa saya perlu meminta pertolongan, tetapi saya tidak tahu kepada siapa. Saya ingin memberitahu Khairul, tetapi saya tidak mau menyusahkannya lagi. Dia sudah cukup banyak membantu. Saya tidak mau membebankannya dengan masalah saya. Saya coba menyelesaikannya sendiri. Saya mengelak daripada Bin semampu mungkin dan hanya fokus pada kerja. Suatu hari, semasa rehat tengah hari, Khairul mendekati saya. Kami terserempak di koridor. Dia melihat wajah saya dan kelihatan bimbang. Muka awak nampak pucat, "Ada apa-apa masalah?" Saya menjawab tidak ada apa-apa, tetapi Khairul kelihatan tidak percaya. Petang itu, Khairul menghantar message kepada saya. "Kalau ada apa-apa yang susah, beritahu saya." Saya hampir menangis. Sudah lama saya tidak mendengar kata-kata yang begitu baik. Tetapi saya tidak membalas message itu. Saya pikir saya tidak patut bergantung pada Khairul. Dia sudah sibuk menjaga ayahnya, tiada masa untuk menanggung masalah saya. Tetapi keadaan tidak menjadi lebih baik. Malah, semakin teruk. Suatu petang, dalam perjalanan ke asrama, Bin muncul. Dia kelihatan mabuk, dia berjalan terhuyung-hayang ke arah saya. Secara naluri, saya berundur.
Bing ketawa, jangan lari, mari kita borak sekejap. Saya menggelengkan kepala. Tak ada apa nak diborakkan. Tolong jangan ganggu saya. Bing menjadi marah. Kenapa kau sombong sangat dengan aku? Lelaki Melayu tuh boleh, aku tak boleh, jeritnya. Orang sekeliling mula memandang. Saya berasa malu dan takut. Mujurlah, seorang pengawal keselamatan muncul, dia menyuruh Bing bertenang. Bing menjeling pengawal itu, memaki hamun, dan berlalu pergi. Jantung saya berdegup kencang. Saya rasa saya tidak boleh menanggungnya seorang diri lagi. Malam itu, saya membuat keputusan. Saya akan memberitahu Khairul, saya tidak tahan lagi. Bing menjadi semakin berbahaya, dan saya takut. Keesokan paginya, sebaik sahaja tiba di tempat kerja, saya mencari Khairul. Dia berada di pejabatnya. Saya menceritakan segalanya dengan berhati-hati. Tentang Bing yang mengganggu saya, dan rasa takut saya. Wajah Khairul menjadi tegang. Dia mendengar dengan serius. Sejak bila? Macam mana dia ganggu awak? Saya menceritakan segalanya, dari nota yang ditinggalkannya hingga kejadian mabuk semalam. Khairul kelihatan marah, bukan kepada saya, tetapi kepada Bing. Dia berkata, biar saya selesaikan. Awak jangan risau lagi. Saya berasa lega, tetapi pada masa yang sama, saya bimbang. Saya takut Khairul akan terlibat dalam masalah. Tetapi Khairul bertegas, ini bukan masalah pribadi, ini gangguan di tempat kerja. Saya akan uruskannya secara rasmi. Saya mengangguk, saya tidak lagi seorang diri. Khairul berada di pihak saya. Itu sahaja sudah cukup memberi saya kekuatan yang besar. Seminggu kemudian, satu berita mengejutkan tersebar di kilang. Syarikat akan melakukan pemberhentian pekerja. Ekonomi merosot dan mereka terpaksa mengurangkan kaki tangan. Terutamanya, mereka akan mengurangkan bilangan pekerja asing. Kabar angin mengatakan kebanyakan kaki tangan tempatan akan dikekalkan, tetapi sebahagian pekerja asing akan ditamatkan kontrak, seluruh kilang menjadi gempar. Pekerja-pekerja Vietnam berasa cemas. Tiada siapa tahu siapa yang akan diberhentikan. Saya pikir, sebagai pekerja yang baru masuk 2 bulan, saya pasti akan menjadi orang pertama yang diberhentikan. Biasanya, pekerja baru yang akan dilepaskan dahulu. Hati saya menjadi berat. Saya belum sempat menghantar uang yang cukup untuk rawatan ayah, dan kini saya terpaksa pulang. Tui kelihatan tidak bimbang. Dia pikir, karena sudah bekerja lebih setahun, dia selamat. Tetapi rekan-rekan sekerja yang lain cemas, terutamanya mereka yang baru masuk. Saya salah seorang daripadanya. Saya bertanya kepada Khairul, adakah saya akan diberhentikan? Khairul kelihatan serba salah. Dia berkata keputusan belum dibuat, tetapi kemungkinan besar pemberhentian akan dimulakan dengan pekerja baru. Hati saya luluh. Baru sahaja saya mula menyesuaikan diri, dan kini semuanya akan berakhir. Khairul berkata dia akan coba sedaya upaya. Dia akan memberitahu pihak atasan bahwa saya seorang pekerja yang rajin, tetapi dia tidak mempunyai kuasa untuk membuat keputusan. Keputusan terletak di tangan jabatan sumber manusia. Saya menjawab saya faham, tetapi saya rasa tiada harapan. Petang itu, saya membuat panggilan video dengan ayah di Hajang. Ayah melihat wajah saya dan bertanya jika ada apa-apa yang tidak kena. Saya berbohong, mengatakan saya baik-baik sahaja. Saya tidak mau dia bimbang, tetapi ayah seolah-olah tahu segalanya. Kalau susah, baliklah. Lebih baik kita bersama di rumah, katanya. Air mata saya berlinangan. Saya mau pulang. Tetapi saya tidak boleh, bagaimana dengan kos rawatan ayah? Bagaimana ayah akan hidup seorang diri tanpa saya? Saya menahannya. Saya tersenyum ke skrin dan berkata, nanti saya hantar duit,
jangan jimat duit ubat ya. Ayah tersenyum dan berkata baiklah, tetapi matanya kelihatan berkaca-kaca. Apabila keadaan menjadi lebih teruk, Bing menjadi lebih berani. Selepas mendengar berita pemberhentian pekerja, dia menjadi lebih nekat. Mungkin dia pikir, kalaupun akan diberhentikan, tiada apa lagi yang perlu ditakutkan. Dia secara terang-terangan mengganggu saya. Dia muncul setiap kali waktu rehat dan menunggu di hadapan tandas. Suatu hari, dia meninggalkan satu lagi nota di stesen kerja saya. Kali ini, isinya lebih menakutkan. Kalau tak boleh hidup di Malaysia, mari kita balik Vietnam bersama. Aku akan jaga kau. Saya meremang. Bing sudah tidak waras. Saya memberitahu Hairul sekali lagi. Bing menjadi lebih teruk. Hairul kelihatan marah dan berkata dia akan melaporkannya kepada pengurus, tetapi saya teragak-agak. Jika saya membuat masalah, saya mungkin akan menjadi orang pertama yang diberhentikan. Pihak syarikat tentu mahu melepaskan pekerja yang bermasalah dahulu. Hairul memahami kebimbangan saya, tetapi dia berkata Bing tidak boleh dibiarkan begitu sahaja. Dia akan memberi amaran secara tidak rasmi terlebih dahulu. Keesokan harinya, Hairul memanggil Bing untuk bercakap. Saya tidak tahu apa yang mereka bincangkan, tetapi selepas itu, Bing menjadi sedikit senyap. Namun, pandangannya terhadap saya masih menyeramkan. Pada awal bulan Februari, syarikat mengeluarkan pengumuman rasmi. 15 orang pekerja asing akan ditamatkan kontrak. Mereka perlu bekerja sehingga akhir Mac dan kemudian pulang. Senarai nama akan diumumkan seminggu lagi. Saya gemetar. Setiap malam saya tidak dapat tidur lena. Hairul menenangkan saya. Keputusan belum dibuat, jangan putus harapan. Dia berkata dia sudah mencadangkan nama saya untuk dikekalkan kepada pihak atasan. Dia memberitahu mereka saya seorang pekerja yang rajin dan cekap, tetapi dia tidak dapat menjamin hasilnya. Saya berterima kasih, tetapi pada masa yang sama, saya berasa bersalah. Hairul telah bersusah payah untuk saya. Seminggu berlalu, hari pengumuman senarai nama. Pagi itu, sebaik sahaja masuk kerja, sehelai kertas ditampal di papan notis. Orang ramai berkerumun untuk melihat. Dengan hati yang berdebar-debar, saya mendekati papan notis itu. Saya membaca senarai nama dari atas, nama saya tiada. Saya membaca hingga ke bawah, tetapi nama saya tetap tiada. Saya tidak percaya. Saya memeriksa sekali lagi. Memang benar nama saya tiada, saya terselamat. Jantung saya berdegup kencang, rasa lega bercampur dengan rasa bersalah. Ramai pekerja yang lebih lama berkhidmat daripada saya ada dalam senarai itu, nama Tui juga ada. Tui kelihatan sangat terkejut, dia merungut, aku dah kerja lebih setahun, kenapa aku yang kena buang? Tetapi bantahannya sia-sia, keputusan syarikat tidak boleh diubah. Sejak hari itu, Tui dan pekerja-pekerja lain yang akan diberhentikan memandang saya dengan pandangan benci. Suasana di asrama menjadi sangat tegang. Tui secara terang-terangan memulaukan saya. Rakan-rakan sebilik yang lain juga begitu. Seseorang berbisik, dia selamat sebab dia bodek lelaki Melayu tuh, tak adil. Saya tidak dapat membela diri. Kerana memang benar Hairul telah membantu saya. Tetapi saya tidak terselamat secara tidak adil. Saya bekerja dengan rajin, tidak pernah lewat atau ponteng. Hairul hanya menyampaikan kelebihan saya kepada syarikat. Namun, bagi mereka yang diberhentikan, ia sukar untuk difahami. Jika saya berada di tempat mereka, saya mungkin akan berpikir perkara yang sama. Bing tiada dalam senarai. Dia juga terselamat, tetapi apabila dia mengetahui saya terselamat, dia menjadi lebih obses. Suatu petang, dia menunggu saya di hadapan asrama. Saya coba mengelak, tetapi dia menghalang jalan saya. Bing berkata, sekarang kita berdua dah selamat.
Marilah kita bersama. Aku akan lindungi kau. Aku tahu orang Vietnam yang lain benci kau. Hanya aku yang faham kau. Saya menolak. Saya lebih suka seorang diri. Saya hanya pikirkan keluarga saya. Wajah Bing berubah. Dia memegang lengan saya dengan kuat. Saya menahan sakit tetapi tidak menjerit. Dia berkata dengan nada mengancam, "Jangan percaya lelaki Melayu tuh, nanti dia akan tinggalkan kau juga. Mas Satu, kau datanglah cari aku." Saya merentap tangannya dan berkata dengan tegas, "Itu takkan berlaku, jangan ganggu saya lagi." Bing kelihatan marah, "Kau tunggu dan lihat. Kau akan menyesal," katanya sebelum berlalu. Saya berdiri kaku di situ, rasa takut dan marah bercampur baur. Malam itu, saya menelepon Khairul. Saya menceritakan segalanya. Ancaman Bing, pemulauan di asrama, kebimbangan saya. Khairul mendengar dengan senyap. Kemudian dia berkata, "Untuk sementara waktu, macam mana kalau awak pindah ke rumah saya? Keadaan nampak bahaya. Saya tak sedap hati biarkan awak seorang diri." Saya teragak-agak. Saya berasa segan untuk menyusahkannya lagi. Tetapi saya tiada pilihan, asrama tidak lagi selamat. Saya menjawab, "Baiklah." Khairul menyuruh saya mengemas barang esok. Dia akan menjemput saya selepas kerja. Saya meletakkan telepon dan mengeluh. Sekali lagi, saya terpaksa bergantung pada Khairul. Keesokan petangnya, Khairul datang dengan keretanya. Saya mengemas barang-barang saya yang tidak seberapa, hanya beberapa helai pakaian dan peralatan mandi. Rakan-rakan sebilik melihat saya mengemas barang tanpa berkata apa-apa. Malah, mereka kelihatan gembira. Saya keluar dari asrama tanpa mengucapkan selamat tinggal. Ketika saya menaiki kereta Khairul, saya merasakan ada seseorang sedang memerhatikan saya. Saya menoleh ke belakang dan melihat Bing sedang memandang saya dari tingkap asrama lelaki. Wajahnya gelap, saya cepat-cepat masuk ke dalam kereta, dan Khairul memandu pergi. Melalui cermin pandang belakang, saya melihat Bing masih berdiri di situ. Saya berasa tidak sedap hati. Kami tiba di rumah Khairul, walaupun ini kali kedua saya di sini, ia tetap terasa nyaman dan sejuk. Sebaik sahaja melangkah masuk, saya berasa lega. Kali ini, saya tidak tinggal di bilik tetamu, tetapi di sebuah bilik loteng yang kecil. Khairul meminta maaf, dia berkata ayahnya akan keluar dari hospital tidak lama lagi, jadi bilik tetamu perlu dikosongkan. Bilik loteng itu kecil tetapi selesa. Di bawah siling yang landai, terdapat sebuah tingkap kecil, katil, dan meja. Yang paling penting, bilik itu sejuk. Ada penghawa dingin. Saya meletakkan barang-barang saya dan berasa lega. Saya rasa selamat di sini. Malam itu, sambil makan malam dengan Khairul, kami berbual. Khairul berkata keadaan ayahnya sudah banyak bertambah baik. Dia sudah boleh berjalan sendiri dan bercakap dengan lebih jelas. Minggu depan dia akan dibenarkan pulang. Saya berkata itu berita baik. Khairul tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Beberapa hari berlalu dengan aman. Pagi kami pergi kerja bersama, dan petang kami pulang bersama. Saya membantu melakukan kerja-kerja rumah, dan Khairul berterima kasih. Kami menjadi lebih rapat secara semula jadi, tidak lagi janggal seperti dahulu. Rasanya seperti sudah lama kenal. Tetapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Pada pertengahan bulan Februari, satu masalah berlaku di kilang. Bing melakukan kesilapan semasa bekerja, menyebabkan sebuah mesin terhenti. Ia bukan kemalangan besar, tetapi barisan pengeluaran terpaksa dihentikan selama lebih sejam. Pihak pengurusan menyiasat dan mendapati ia adalah kesalahan Bing. Bing diberi amaran. Jika dia melakukan satu lagi kesalahan, dia akan dipecat. Dia kelihatan sangat marah. Semasa rehat tengah hari, dia mencari saya. Dia kata itu semua salah saya.
Karena saya, pikirannya terganggu dan dia melakukan kesilapan, semuanya salah saya. Saya tergamam. Apa yang telah saya lakukan? Tetapi Bing sudah tidak waras. Dia hanya nampak saya dan tidak peduli apa-apa lagi. Saya tidak melayannya, dan bangun dari tempat duduk. Bing coba mengekori saya, tetapi karena ada pekerja lain, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Petang itu, selepas kerja, saya sedang menunggu kereta Khairul di tempat letak kereta kilang. Tiba-tiba, Bin muncul. Dia kelihatan mabuk, berjalan terhuyung-hayang ke arah saya. Secara naluri, saya berundur. Bing memegang lengan saya. Saya coba melepaskan diri, tetapi tenaganya kuat. Bing merapatkan mukanya ke muka saya dan berkata, "Kenapa kau elak aku? Apa yang bagus sangat dengan lelaki Melayu tuh, aku boleh layan kau lagi baik. Jom balik Vietnam sama-sama." Saya ketakutan. Tiada orang di sekeliling. Tiba-tiba, Khairul muncul. Dia melihat Bin dan berkata dengan tegas, "Lepaskan dia. Kalau kau tak lepaskan sekarang, aku panggil polis." Bin menjeling Khairul. Dia memaki hamun dalam bahasa Vietnam. Khairul tidak paham bahasanya, tetapi dia pasti dapat merasakan kemarahan itu. Khairul mendekati saya dan menarik saya ke belakangnya. Dia memberi amaran kepada Bing, "Jangan ganggu Ling lagi. Ini gangguan di tempat kerja dan satu jenayah. Kami ada semua bukti, kalau kami lapor, kau yang akan susah." Bing ketawa mengejek, tetapi dia berundur selangkah. Akhirnya, Bing memandang saya dan berkata, "Kau akan menyesal. Lelaki Melayu itu akhirnya akan tinggalkan kau juga." Kemudian, dia berlalu pergi. Lutut saya terasa lemah. Khairul memapah saya ke kereta. Dengan tangan yang menggigil, saya memakai tali pinggang keledar. Di dalam kereta, Khairul bertanya, "Awak oke?" Saya mengangguk, tetapi air mata saya mengalir. Perasaan yang saya pendam selama ini akhirnya meletus. Saya takut, letih, dan sunyi. Khairul tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan saya. Genggamannya hangat. Setibanya di rumah, Khairul membuatkan secawan teh panas untuk saya. Saya duduk di sofa, minum teh, dan coba bertenang. Khairul duduk di sebelah saya dan berkata dengan perlahan, "Esok, kita buat laporan rasmi kepada syarikat. Kita tak boleh biarkan Bin begitu sahaja." Saya bimbang. Jika masalah ini menjadi besar, saya juga mungkin akan terpalit, tetapi Khairul bertegas. Ini bukan masalah yang boleh didiamkan. "Saya mesti lindungi awak," kata-katanya, membuat saya terharu. Sudah lama tiada siapa yang berkata akan melindungi saya. Di Vietnam, saya yang sentiasa perlu melindungi ayah. Di Malaysia, saya terpaksa menanggung segalanya seorang diri. Tetapi sekarang, saya ada Khairul. Keesokan harinya, seperti yang dijanjikan, Khairul membuat laporan rasmi kepada syarikat. Pihak pengurusan memulakan siasatan, dan saya juga memberi keterangan. Pekerja-pekerja lain juga memberi keterangan bahwa mereka nampak Bing sering mengganggu saya. Bukti sudah cukup. Bing diberi amaran keras dan diperintahkan untuk tidak mendekati saya lagi. Bing berasa marah, tetapi dia tidak boleh berbuat apa-apa. Jika dia membuat masalah sekali lagi, dia akan dipecat. Dia hanya mampu menjeling saya dari jauh. Saya berasa lega. Akhirnya, keamanan tiba. Petang itu, apabila kami pulang ke rumah Khairul, saya rasa semuanya sudah berakhir. Saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Khairul. "Kalau bukan sebab awak, saya tak tahu apa akan jadi," kata saya. Khairul berkata dia hanya melakukan apa yang patut. Tetapi saya tahu betapa besarnya pertolongannya. Kami duduk di sofa dalam diam. Televisi terpasang, tetapi kami tidak fokus. Saya menjeling ke arah Khairul. Dia kelihatan letih, pasti dia penat karena masalah saya.
Saya berasa bersalah dan berterima kasih. Khairul yang memulakan perbualan, dia bertanya, macam mana kehidupan di Malaysia? Susah. Saya menjawab dengan jujur. Susah, tapi saya tak boleh putus asa. Saya kena bertahan demi ayah. Khairul mengangguk. Saya pun sama. Saya bertahan demi ayah. Kami saling berpandangan. Pada saat itu, saya merasakan ada sesuatu yang menghubungkan kami. Orang yang mengalami penderitaan yang sama, dan memikul tanggung jawab yang sama. Saya mula tertarik kepada Khairul, saya tidak dapat menafikannya lagi. Adakah Khairul juga merasakan perkara yang sama? Saya tertanya-tanya, tetapi tidak berani bertanya. Pada penghujung Februari, ayah Khairul dibenarkan pulang dari hospital. Saya dan Khairul pergi menjemputnya, ayahnya sudah jauh lebih baik. Dia boleh berjalan dengan menggunakan tongkat dan pertuturannya lebih jelas. Di dalam kereta, ayahnya mengucapkan terima kasih kepada saya, katanya, Khairul banyak bercerita. Kamu berdua saling bergantung pada masa yang sukar, katanya. Saya berasa malu, sepatutnya saya yang berterima kasih. Tetapi ayahnya berkata dengan ikhlas. Katanya, Khairul kelihatan lebih ceria sejak kebelakangan ini. Dan itu semua karena saya. Saya memandang Khairul, dia sedang memandu, dan hanya memandang ke hadapan, tetapi saya nampak telinganya merah. Setibanya di rumah, kami membawa ayahnya ke bilik tetamu. Saya naik ke bilik loteng. Saya pikir, sekarang ayahnya sudah ada, saya perlu lebih menjaga tingkah laku. Tetapi ayahnya berkata, buat macam rumah sendiri. Anggap saja kita nih keluarga. Kata-kata itu membuatkan hidung saya terasa pedih. Sudah lama saya tidak mendengar perkataan keluarga. Pada awal Mac, berita baik datang dari syarikat. Proses pemberhentian pekerja sudah selesai, dan kontrak pekerja yang tinggal akan stabil. Saya kini boleh bekerja sekurang-kurangnya setahun lagi. Selain itu, pekerja yang rajin akan mendapat kenaikan gaji sedikit. Saya sangat gembira. Kini saya boleh menghantar lebih banyak uang kepada ayah. Saya mengira uang yang telah saya kumpulkan. Dari gaji 4 bulan, selepas ditolak perbelanjaan, saya berjaya mengumpul kira-kira 5.000. Dalam mata uang Vietnam, itu adalah jumlah yang sangat besar. Saya menghantarnya kepada ayah melalui agensi pengiriman uang. Apabila saya membuat panggilan video dengan ayah, dia menangis. Terima kasih, nak, ayah akan gunakannya dengan baik. Katanya, untuk sementara waktu, dia tidak perlu risau tentang kos obat. Saya gembira. Inilah sebabnya saya datang ke Malaysia, untuk membantu ayah saya. Walaupun sukar, akhirnya saya berjaya. Pada pertengahan Mac, suatu petang, saya dan Khairul sedang duduk di sofa di ruang tamu. Ayahnya sudah masuk tidur awal, dan rumah terasa sunyi. Drama di televisi sedang bermain, tetapi kami tidak fokus, hanya keheningan yang selesa. Khairul yang memulakan perbualan. Dia bertanya, apa rancangan awak selepas ini? Awak nak tinggal di Malaysia selamanya? Saya berpikir sejenak. Sebenarnya, saya tiada rancangan yang pasti. Pada mulanya, saya hanya mahu menghabiskan kontrak 3 tahun dan kemudian berpikir semula, tetapi sekarang, semuanya berbeza. Saya menjawab dengan berhati-hati, kalau boleh, saya nak tinggal lebih lama di Malaysia. Saya dah mula suka di sini, terutamanya, sebab ada awak. Selepas mengatakannya, saya menyesal. Terlalu jujurkah saya? Tetapi Khairul tersenyum. Senyuman yang hangat. Khairul juga berkata, saya pun gembira ada awak, Ling. Mula-mula, saya hanya nak tolong. Tapi sekarang, saya rasa tak boleh kalau awak tak ada. Jantung saya berdegup kencang. Adakah ini satu pengakuan? Saya tidak pasti. Tetapi kata-kata Khairul yang seterusnya mengesahkan segalanya,
dia menggenggam tangan saya dan berkata dengan serius, "Sudikah awak menjadi kekasih saya?" Muka saya menjadi merah. Saya terkejut, tetapi tidak dapat menipu perasaan saya. Saya mengangguk, "Saya sudi." Mungkin, sejak saya keluar dari asrama dulu lagi, saya tidak ada perasaan pada awak. Khairul juga mengaku. Dia juga merasakan perkara yang sama. Sejak kali pertama saya rebah, dia sudah mula mengambil berat. Melihat saya tidur dengan Lena di rumahnya, dia rasa ingin melindungi saya. Tetapi dia tidak pasti. Adakah saya hanya berterima kasih, atau benar-benar ada perasaan terhadapnya? Saya ketawa. Saya pun sama. Saya selalu tertanya-tanya, adakah awak sukakan saya? Kami saling berpandangan dan ketawa. Kemudian, secara semula jadi, kami berpelukan. Pelukan Khairul sangat hangat. Sehangat kasih sayang yang telah lama saya dambakan. Pada saat itu, saya sadar, inilah cinta sejati. Keesokan harinya, Khairul memberitahu ayahnya tentang kami. Ayahnya tidak terkejut. Malah, dia ketawa dan berkata, "Ayah dah lama agak." Dia mengucapkan tahniah dan berkata, "Ling akan jadi menantu yang baik." Perkataan menantu membuat saya malu, tetapi gembira. Diterima adalah satu perasaan yang sangat indah. Sejak itu, kami secara rasmi menjadi pasangan kekasih. Berita itu tersebar di kilang. Pekerja-pekerja Vietnam masih memandang saya dengan pandangan sinis, tetapi saya tidak peduli. Karena Khairul ada di sisi saya, Bin tidak lagi mengganggu saya, dia seolah-olah sudah berputus asa. Musim panas tiba lagi. Cuaca Malaysia sangat panas berbanding Hagiang. Tetapi rumah Khairul ada penghawa dingin, dan yang paling penting, ada dia. Setiap hujung minggu, kami meluangkan masa bersama. Kadang-kadang kami pergi ke pantai, kadang-kadang bersiar-siar di pasar malam. Pada musim luruh, saya mula belajar bahasa Melayu secara serius. Khairul mengajar saya, setiap malam kami belajar selama sejam, susah tetapi seronok. Jika saya boleh berbahasa Melayu, saya dapat berbual dengan lebih mendalam dengan Khairul. Musim panas datang lagi. Setahun yang lalu, pada waktu ayahnya semakin sihat, dan saya dapat menghantar uang kepada ayah saya setiap bulan, semuanya menjadi lebih baik. Pada bulan Februari tahun berikutnya, Khairul melamar saya, bukan di tempat yang istimewa. Hanya di ruang tamu rumah kami. Tetapi ia sempurna. Tanpa cincin. Dia hanya menggenggam tangan saya dan bertanya, "Sudikah awak kawin dengan saya?" Saya menangis sambil menjawab, "Saya sudi." Kami memutuskan untuk mengadakan majelis perkawinan kecil pada bulan Mei. Saya merancang untuk menjemput ayah saya ke Malaysia. Saya membelikan tiket penerbangan dan menguruskan visanya. Ayah berkata ini kali pertama dia ke Malaysia dan dia berasa gemetar dan teruja. Saya tidak sabar. Saya ingin memperkenalkan Khairul dan ayahnya kepada ayah saya. Semasa membuat persiapan perkawinan, saya berasa sangat bahagia. Setahun yang lalu, ini adalah masa depan yang tidak pernah saya bayangkan. Saya yang menangis seorang diri di asrama yang panas, kini sedang mempersiapkan perkawinan dengan lelaki yang saya cintai. Hidup ini memang tidak dapat dijangka. Suatu petang, saya dan Khairul sedang berbaring di atas katil di dalam bilik yang sejuk. Di luar, hujan renyai-renyai. Saya bertanya kepada Khairul, "Masa pertama kali awak bawa saya balik rumah, apa yang awak pikirkan?" Khairul ketawa dan menjawab, "Saya hanya nak tolong. Tapi bila tengok awak tidur lena dengan gembira di bawah aircon, saya rasa awak istimewa." Saya juga berkata, "Masa pertama kali saya rasa aircon, saya sangat terkejut." Saya ingatkan ia satu malam yang panas, dan memang betul, badan saya panas sebab demam. Tapi berkat kesejukan aircon, saya sihat. Dan berkat awak, saya kenal cinta.
Kami berpelukan dan ketawa. Bulan Mei tiba, hari perkawinan kami. Kami mengadakan majelis kecil di sebuah dewan, hanya menjemput orang-orang terdekat. Ayah saya datang, keluarga adik Khairul juga datang. Ayah Khairul berdiri dengan menggunakan tongkat dan memberi ucapan. Kami saling berpandangan dan berikrar untuk saling mencintai dan melindungi seumur hidup. Selepas majelis, saya meluangkan masa dengan ayah saya. Ayah menggenggam tangan saya erat dan berkata, "Kamu dah banyak bersusah payah. Sekarang, hiduplah dengan bahagia." Saya menangis, air mata kegembiraan. Ayah memandang Khairul dan berkata, "Terima kasih kerana menjaga anak pakcik." Khairul tersenyum dan berkata itu adalah tanggung jawabnya. Kami berbulan madu di Pulau Langkawi. Lautnya indah, makanannya sedap. Tetapi yang paling best ialah dapat bersama dengan Khairul. Kami berjalan di tepi pantai sambil bercerita tentang masa depan. Kami merancang untuk mempunyai 2 orang anak dan memikirkan nama yang sesuai. Selepas pulang, saya terus bekerja di kilang. Saya pergi dan pulang kerja bersama Khairul. Saya bukan lagi pekerja asing. Saya adalah istri Khairul, dan sebahagian daripada keluarganya. Ayah mertua saya memanggil saya nak dan melayan saya dengan baik. Pada musim luruh, saya menjemput ayah saya ke Malaysia sekali lagi. Kali ini, untuk rawatan. Saya dengar hospital di Malaysia jauh lebih baik daripada di Vietnam. Kami membawa ayah ke hospital dan dia mendapat rawatan yang baik. Kosnya agak tinggi, tetapi bersama Khairul, kami mampu menanggungnya. Pada musim bunga tahun berikutnya, saya mendapat berita gembira. Saya hamil. Khairul sangat gembira dan mengangkat saya. Ayah mertua saya mengucapkan tahniah, dan ayah saya juga gembira kerana akan menimang cucu. Sambil mengusap perut, saya berpikir, anak ini mempunyai darah Malaysia dan Vietnam, dia akan mewarisi kehangatan kedua-dua negara. Kini, saya bahagia. Kehidupan yang tidak pernah saya bayangkan setahun setengah yang lalu, ketika saya tiba di Malaysia pada musim panas yang terik. Kesejukan penghawa dingin telah meredakan kepanasan badan saya, dan cinta Khairul telah mencairkan hati saya. Sekarang, saya boleh katakan Malaysia adalah rumah saya. Dan bersama Khairul, apa jua musim panas, saya dapat menempuhnya dengan tenang. Setiap malam, apabila saya berbaring di bawah hembusan udara sejuk, saya berpikir, inilah malam panas yang sebenar. Tidur dengan aman di rumah yang selesa bersama orang yang dicintai. Adakah malam yang lebih membahagiakan daripada ini? Saya menggenggam tangan Khairul erat dan tertidur, berharap kebahagiaan ini akan berterusan esok. Cerita saya sampai di sini sahaja. Terima kasih kerana sudi mendengar. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk melanggan saluran kami dan menekan butang suka. Setiap klik Anda amat bermakna bagi kami. Kami menerima kisah-kisah benar daripada Anda. Bagi mereka yang ceritanya dipilih, kami akan menghantar baukar hadiah sebagai penghargaan. Sekian sahaja dari kami. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih.